Pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kita bersama-sama di pagi ini. Di dalam Konvensyen Perikatan Nasional. Dan kita berada di ambang pilihan raya negeri Pulau Pinang. Bersama-sama dengan 6 negeri di dalam Malaysia ini. Yang akan menempuh pilihan raya negeri bagi pilihan raya kali ke-15 yang akan datang ini. Ini bermakna dalam tempoh yang terdekat ini menuntut komitmen yang tinggi daripada kita. Iaitulah untuk kita berusaha bagi merealisasikan hasrat kita. Iaitulah untuk kita tawan negeri Pulau Pinang ini daripada Pakatan Harapan ATAP dan juga Pakatan Harapan. Boleh atau tak boleh? InsyaAllah boleh tuan-tuan. Sebab itulah kita Perikatan Nasional daripada PAS, daripada Bersatu dan Gerakan, kita sudah pun mengadakan siri-siri mesyuarat yang penting. Yang pertama iaitulah mesyuarat kita telah pun menggariskan beberapa agenda penting dan juga perkara-perkara yang telah pun kita meteraikan di dalam iaitulah di dalam manifesto yang kita akan tawarkan kepada rakyat di negeri Pulau Pinang apabila kita akan umumkan apabila tiba masanya nanti. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, selama 15 tahun DAP menerajui negeri Pulau Pinang ini, kita melihat bagaimana corak pemerintahan mereka. Mereka tidak bertindak sebagai pemimpin. Politik mereka bukan politik kepimpinan, tetapi corak politik mereka lebih kepada istilah yang selalu saya gunakan ialah politik penjajahan kepada negeri Pulau Pinang ini. Hadirin yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran yang menjadi panduan kepada kami selaku PAS di dalam kita menerajui politik tanah air ini. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 58, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kamu orang yang memegang kepimpinan ini supaya menunaikan amanah kepada ahlinya. Kepimpinan mesti menunaikan amanah kepada ahlinya. Kalau ahlinya itu rakyatnya, maka kepimpinan mesti menunaikan amanah kepada rakyat yang berada di dalam negeri Pulau Pinang ini. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Apabila kamu memerintah, kamu melaksanakan hukuman, kamu memerintah, maka hendaklah kamu melaksanakannya dengan penuh keadilan. Dua perkara yang menjadi tuntutan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Yang pertamanya iaitulah menunaikan amanah, yang keduanya iaitulah melaksanakan keadilan dalam pemerintahan. Maka nak menjadi politik pemimpin adalah politik yang menunaikan amanah dan juga melaksanakan keadilan dalam pemerintahan. Orang yang menunaikan dua perkara ini boleh dipanggil pemimpin. Orang yang tidak menunaikan amanah ini, orang itu mempunyai agenda, dan kita lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala dedahkan dalam Al-Quran. Seperti mana respon Maharani Balqis kepada surat yang diutuskan oleh kerajaan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam kepada kerajaan dia. Allah Ta'ala merakamkan dalam Al-Quran dalam surah An-Naml, iaitulah di dalam ayat yang ke-34, qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azillah wa kadzalika yaf'alun. Telah berkata oleh Maharani Balqis dalam memberikan respon terhadap surat yang diutuskan oleh kerajaan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam kepada dia. Dia berkata, innal muluk, sesungguhnya raja-raja, idza dakhalu qaryatan, apabila mereka masuk, mereka menjajah dalam sebuah negeri, apa yang mereka lakukan? Ini politik penjajahan, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Yang pertamanya, afsaduha, mereka akan membinasakan negeri tersebut. Mereka akan membinasakan
apa sistem-sistem yang telah pun dibangunkan, dasar-dasar yang telah pun dimeteraikan, perkara-perkara yang telah pun digariskan oleh kepimpinan yang terdahulu, tujuannya ialah untuk mendatangkan kebaikan kepada rakyat. Apabila mereka memerintah, mereka merombak, mereka merongkai dasar-dasar yang telah pun digariskan, yang telah pun berjasa dan memberikan, iaitulah kebaikan kepada rakyat yang selama ini. Sebab itu saya katakan kerajaan penjajah. Tak kira lah siapa pun. Kita pun jangan jadi ini. Kita merintah, jangan kita jadi seperti ini. Ingat kita pimpinan Perikatan Nasional, ingat. Ini adalah merupakan amaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, idza dakhalu qaryatan afsaduha, yang pertamanya, wa ja'alu a'izzata ahliha azillah. Mereka menjadikan orang yang mulia-mulia di dalam negeri itu menjadi hina. Kalau dahulu mereka tangkap, mereka tawan. Kalau hari ini orang yang mulia, rakyat yang sepatutnya mendapatkan apa-apa yang telah pun dijanjikan di dalam peruntukan dasar-dasar yang telah pun dimeteraikan. Tetapi hari ini kita lihat rakyat menjadi hina. Rakyat yang berada di Pulau Pinang ini hanyalah mampu tengok. Bila rumah yang dibina itu bukan rumah mampu milik, sekalipun mereka menjajah bahawa mereka nak bina rumah mampu milik, tetapi yang kita lihat dan yang nyata berlaku ialah rumah mampu tengok, rumah mampus milik, bukan rumah mampu milik. Sebab itulah apa yang mereka tawarkan, saya katakan bahawa politik ini adalah politik skema. Skema yang bersiri. Yang mereka skema itu adalah rakyat yang negeri Pulau Pinang sendiri. Kita tertipu selama 3 penggal mereka memerintah dengan iaitulah tawaran-tawaran yang mereka tawarkan, rumah mampu milik kononnya. Tetapi yang menjadi realiti ialah rumah mampus milik. Bayangkan tuan-tuan yang dikasih sekalian, rumah yang mereka buat, mereka katakan mampu milik itu sebenarnya bukan untuk negeri Pulau Pinang, tetapi second home untuk iaitulah orang-orang luar daripada negara ini untuk datang menghuni negeri Pulau Pinang. Sedangkan rakyat yang berada di negeri Pulau Pinang hidup dalam keadaan melarat dan tidak mempunyai rumah untuk mereka berlindung. Sebab tuan-tuan yang dikasih sekalian, pergilah tengok kepada Jabatan Perumahan. Bagaimana kita lihat permohonan-permohonan, iaitulah untuk memiliki rumah mampu milik. Kita tengok menimbun, berebut bila nak ada rumah-rumah mampu milik. Tapi bila mereka tak bina, borang tinggal borang sahaja. Sebab itu tuan-tuan dikasih sekalian, perumahan negeri Pulau Pinang berjaya ataupun tidak? Tidak berjaya kepada rakyat negeri Pulau Pinang. Sebab itulah kita insya-Allah dalam Perikatan Negeri Pulau Pinang kita sudah merangkakan iaitu satu strategi perumahan yang kita akan tawarkan kepada rakyat negeri Pulau Pinang yang akan terkandung dalam manifesto yang kita akan tawarkan kepada rakyat negeri Pulau Pinang. Kita meletakkan tajuk yang jelas iaitulah perumahan rakyat yang menjadi fokus dan juga menjadi agenda kita. Kita letak rakyat. Sebab apa rakyat ini, kita kena nilai dia mampu ke tak mampu ke, B40 ke, sama ada middle class ataupun siapa yang ada. Maka sudah tentulah program perumahan mestilah ditawarkan kepada rakyat dan menjadi keutamaan kepada rakyat yang berada di negeri Pulau Pinang ini. Daripada iaitulah masyarakat yang berbilang bangsa, orang Melayu, orang Cina, orang India dan juga rakyat yang berada di negeri Pulau Pinang ini. Semua kita ni bangsa ni semua menjadi masalah tak mampu nak beli. Orang Melayu tak mampu beli. Orang Cina pun tak mampu beli rakyat Pulau Pinang. Orang India dalam negeri Pulau Pinang pun tak mampu beli. Yang mampu beli iaitulah orang di luar negara. Adakah itu menjadi matlamat? Yang menjadi objektif tujuan pembinaan perumahan di negeri Pulau Pinang ini? Hadirin yang dikasihi sekalian, kita lihat yang keduanya berkenaan dengan projek-projek yang mereka fokus. Projek yang mereka fokus
di sebalik nama iaitulah PTMP, Penang Transport Master Plan. Yang mana dalam Penang Transport Master Plan ni, kalau zaman Halcro menjadi konsultan, mereka membentangkan kajian mereka. Bagaimana maknanya daripada plan ini objektifnya untuk menyelesaikan kesesakan lalu lintas yang parah di negeri Pulau Pinang ini. Mereka mencadangkan konsep dia itulah moving people, not moving cars. Iaitulah bawa orang masuk ke dalam pulau ini, bukan bawa kereta masuk. Dan juga plan ini menelan kos sebanyak 10 bilion pada ketika itu. Tetapi apabila kerajaan DAP Pulau Pinang ini melantik SRS, maka di zaman SRS inilah daripada 10 bilion itu naik kepada 46 bilion ringgit pada ketika itu. Pada ketika itu tak ada terowong bawah laut. Halcro, dalam plan Halcro tak ada terowong bawah laut. Tidak ada PIL, Penang Island Link tidak ada. Tidak ada iaitulah apa nama ni? Tidak ada berkenaan dengan PSR, Penang South Reclamation. Jauh lagi PSI seperti mana yang didendangkan oleh kerajaan sekarang ini. Maka mereka mengatakan bahawa tujuan penambakan 3 pulau di selatan Pulau Pinang itu ialah nak membiayai PTMP ini yang menelan belanja 46 bilion ringgit. Maka terpaksa kita kena tambak, kita kena kambuh laut dekat dengan selatan Pulau Pinang itu. Itulah sebenarnya tujuan tambak laut ini ialah untuk mendanai PTMP yang bernilai 46 bilion pada ketika itu, dan sekarang itulah mencecah 53 bilion ringgit. Hadirin yang dikasihi sekalian, sebab itu kita lihat hari ini tuan-tuan, bila masuk SRS, dia bukan jadi Penang Transport Master Plan lah, dia jadi iaitulah PDMP, Penang Development Master Plan. Kerana SRS ni bukanlah konsultan yang bidang dia untuk menyelesaikan kesesakan lalu lintas, tetapi mereka adalah pemaju-pemaju perumahan dan juga pemaju-pemaju hartanah yang bergabung di bawah nama SRS ini. Sudah tentulah mereka akan buat jajaran untuk develop projek-projek untuk mereka. Sebab itulah PSI yang kita lihat ini adalah merupakan projek ekonomi untuk maknanya DAP dan juga negeri Pulau Pinang. Kita mengalu-alukan kedatangan pengerusi Perikatan Nasional Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin ke Konvensyen Perikatan Nasional Negeri Pulau Pinang, diiringi oleh pengerusi Perikatan Nasional Pulau Pinang Datuk Dominik. Kita alu-alukan kedatangan. Silakan. Para hadirin yang dikasihi sekalian, seterusnya kita melihat bagaimana tindakan yang dilakukan oleh mereka. Mereka melakukan projek-projek yang besar. Mereka tak kira ada nelayan nak hadapi masalah, mereka nak kambuh laut itu, nelayan ada masalah, nelayan hilang pencarian, lubuk emas nelayan dikambuh. Mereka tak peduli dah. Mereka tak peduli kepada iaitulah peternak ikan sangka yang majoritinya daripada kalangan Kium Tionghoa yang akan terkesan apabila kambuh laut, pencemaran yang berlaku akan menyebabkan maknanya penternak ikan sangka yang berada di Jabatan Pulau Pinang Kedua dan juga yang berada dekat dengan pantai Pulau Jerjak akan terkesan. Mereka peduli apa? Depa duduk duduk piling dalam laut untuk buat maknanya jambatan kabel itu pun sudah ada ikan-ikan yang mati. Ini kesan dia tuan-tuan, kita bercakap tentang kesan. Kita bercakap tentang kesan penambakan di Geni Drive. Apa yang telah berlaku kepada nelayan Tanjung Tok Kong, nelayan Paramount. Mereka hilang sebanyak 80% daripada hasil ikan yang berada di kawasan perairan tersebut. Belum lagi maknanya skala besar dalam sekitar 2,000 lebih ekar yang mereka akan tambakkan di selatan pulau yang akan memberi kesan kepada nelayan, kepada rakyat yang berada di negeri Pulau Pinang ini. Mereka tidak tumpu kepada projek-projek untuk membangunkan rakyat Pulau Pinang. Mereka tumpu kepada projek-projek untuk ekonomi mereka, DAP dan juga kroni-kroni mereka. Sebab itulah para hadirin yang dikasihi sekalian, baru-baru ini
sikit masa lagi minta izin. Dia itulah di mana PMX telah mengumumkan dia itulah nak bagi 10 bilion untuk projek LRT. Dan juga telah pun maknanya meluluskan EIA untuk penambakan. Kalau tak boleh 3 pulau pun, 1 pulau pun jadilah. Bukan nak buat 3 pulau, nak buat 1 pulau pun jadilah. 1 pulau pun kerosakan dia sama lah. Sama saja 1 pulau ataupun 3 pulau. Sebab itulah bagi kita tiada kompromi menuntut supaya mereka dia telah membatalkan hasrat untuk menambah 3 pulau di selatan Pulau Pinang itu. Setelah mana dah dapat 10 bilion, asalnya iaitu tak ada duit nak membiayai PTMP, dah dapat 10 bilion dah. Batal lah. Kenapa nak buat lagi? Apa alasan nak buat lagi? Setelah mana kita mengetahui bahawa kerosakan ekosistem laut akan berlaku secara kekal di situ. Akan mendatangkan masalah kepada nelayan di selatan Pulau Pinang, juga kepada Perak Utara dan juga kepada Perak selatan. Perak Utara dan juga selatan Kedah. Kerana maknanya hakisan dan juga pencemaran dalam laut itu bergerak dalam lingkungan 100 km yang akan membawa pencemaran dan merosakkan laut dan seterusnya, mendatangkan kesan dan bahaya kepada iaitu nelayan yang berada di selatan Pulau Pinang, yang berada di kawasan Perak Utara dan juga selatan negeri Kedah. Sebab tu bukan sikit pencemaran ni, mereka nak buat juga. Sebab tu kita kata projek ni projek ekonomi mereka, bukan projek ekonomi untuk rakyat di Pulau Pinang. Ini dah makna politik scammer, terang-terang teripu rakyat untuk kepentingan mereka dan juga kroni-kroni mereka. LRT ni tuan-tuan, jajaran dia daripada Komtar pergi masuk dalam pulau tu. Populasi penduduk yang ada situ yang boleh maknanya dia mendatangkan, dia kutip. Orang nak naik LRT ni, dia nak kutip. Kalau daripada Gombak ke Kelana Jaya, kawasan begitu padat pun mengambil masa untuk nak support LRT ni mahal. Ni nak buat daripada Komtar pergi situ. Patutnya buat daripada seberang masuk ke pulau. Barulah adalah sikit-sikit. Kita kata, bolehlah nak selesaikan kesesakan lalu lintas. Ni pergi buat daripada Komtar pergi tu nak selesai lalu lintas apa? Pak Pandiak sungguh. Tuan-tuan, cukup-cukuplah kerajaan ni. Kita tak boleh tunggulah lagi. Saya pergi melawat rumah Cina terbakar pun, mereka koyak. Sampai surat cinta kat saya. Hamba Allah tu hantar tu. Hamba Allah tu lah. Dia hantar surat cinta kat saya. Lawyer hantar. Lamboi banyak tu pun. Hang nak masuk politik apa? Bila kita kritik sikit ya pun koyak dah. Macam tu nak jadi ahli politik. Dahsyat kita tengok dalam parlimen, bukan main punya ni. Banyak tu pun nak koyak dah. Takat hantar surat tu, hantar pergi lah. Kita bercakap ni bukan bercakap untuk kepentingan diri kita, tapi kita bercakap untuk kepentingan rakyat negeri Pulau Pinang. Apa saja sabarannya, kita sudah tahu kita berada di sini dengan resiko, iaitulah untuk kebaikan rakyat negeri Pulau Pinang. Ayo bersama-sama kita kalih kerajaan yang ada di Pulau Pinang ini. Jom Pinang, jom. Pinang, jom. PN? Amboi, lupa lah. Yang tu kita punya trademark kita, PN. Kita PN, bersih dan stabil. Ini kita nak ada ni fikir bersih kah? 305 juta. 305 juta. Iaitulah kajian kau boleh laksanaan melingkup. Dah boleh kat orang lain lah. Tadi yang untuk yang sebut tadi ni. Sebab tu tuan-tuan, kami ni pemimpin yang berbahagia kan yang berbahaya? Berbahayalah untuk rakyat Pulau Pinang, untuk nama-nama DAP Pulau Pinang. Mudah-mudahan maknanya akan merealisasikan hasrat kita, dan saya lihat sekarang ni perkembangan baik. Bukan setakat orang Melayu bangkit, sekarang ni sudah ada masyarakat Tionghoa juga bangkit. Dan saya sudah maknanya datang kepada mereka, dan mudah-mudahan iaitulah kebangkitan itu adalah kebangkitan rakyat negeri Pulau Pinang untuk kita kalih
untuk kita ubah pada kerajaan Negeri Pulau Pinang kepada kerajaan Perikatan Nasional, insya-Allah selepas daripada pilihan raya nanti. Boleh atau tak boleh? Ayo kita bersama-sama memberikan komitmen kepada Perikatan Nasional Negeri Pulau Pinang. Semoga dia menjadi kenyataan selepas daripada pilihan raya nanti. Sekadar itu sahaja yang baik daripada Allah. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf, dan saya akhirnya aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.